Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, kepada semua supporter, kali ini adalah rakaman yang ketiga yang terpaksa kita buat semula lah sebab memandangkan rakaman yang pertama sangat teruklah saya tersasu, di mana setiap kali saya nak cerita tu saya tersebut nama Mak Yu. Jadi saya terus cut video yang pertama, dan video yang kedua berdurasi selama 47 minit terpaksa saya abaikan sebab ada pada minit yang keberapa, minit separuh daripada rakaman tersebut, muka saya ataupun gambar video dia tu jadi stuck. Jadi stuck kerah ketung gitu, macam kena trauma gitu. Tak tahu buat apa. Mungkin sebab hamba kerek sangat kot sebut nama Mak Yu. Apa jadi gitu tu. Lepas tu, dan ni adalah rakaman yang ketiga dan saya terpaksa buat lah sebab boleh je kalau saya nak teruskan dengan video yang kedua tu, dan saya boleh selitkan video-video ataupun gambar-gambar untuk dijadikan slideshow. Tapi orang kata dok sedap mata memandang. Kita ni dok sedap. Mana supporter ataupun orang lain memang dia kata tak apa, teruskan je. Tapi kalau mata kita ni kok, Allah, rasa macam ke dok cukup lekat. Dan orang kata dok berapa comel lah. Sebab saya tak boleh lah kayak gini orang buat persamaan video saya dengan Mak Yu. Okey, kali ni video saya akan buat satu ringkasan lah daripada perasaan ataupun pengalaman ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi dan unboxing silver play button macam yang berada di sebelah hamba ni lah. Dan saya nak ambil sedikit kesempatan lah untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada supporter yang menyokong hamba dan Mak Yu dan kru-kru yang lain daripada mula sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi support. Tanpa anda, tak ada lah silver play button. Okey, saya rasa seluruh rakyat Malaysia pernah tahu kejadian yang pernah berlaku di Raub Pahang ataupun lebih dikenali sebagai Ulu Dong, di mana terjadinya sesuatu kejadian yang sangat tragis, tetapi saya tak mau ulah banyak sangatlah tentang kejadian tersebut sebab kita kena jaga jugalah hati dan perasaan beberapa pihak. Dan dalam video ni juga saya kalau boleh naklah memberi sedikit teguran dan nasihat yang dok seberapa lah daripada hamba ni, sebab yelah hamba ni pun dok berapa sempurna sangat jahil, apatah lagi Mak Yu tu. Jadi kita cuba nak ubah persepsi ataupun pandangan kita hamba yang masih hidup ni tentang seseorang yang pernah melakukan kesilapan pada masa yang lalu. Jadi ingin saya katakan di sini, di mana arwah Mona Effendi, Joraimi dan Datuk Mazlan sudah selamat dikebumikan, dan apa kata kalau kita meluangkan sedikit masa untuk mengucapkan, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbana alamin. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Okey. Berbalik pada cerita tadi, arwah
Mona ni ataupun arwah Mona dan Fendi ni, seperti yang kita tahu, mereka pernah melakukan kesilapan pada masa yang lalu. Tetapi bagi kita yang masih hidup, tak perlulah kita menghukum dan menilai kesalahan dan kesilapan orang yang pernah buat masa dulu. Apatah lagi arwah sudah pun selamat dikebumikan dan menerima hukuman di atas muka dunia ni. Maknanya sebelum arwah tu diterima hukuman, dia tahu masa dan bila dia akan menyahut seruang ilahi. Jadi orang kata adalah beberapa hari tu, orang kata adalah beberapa masa tu dia sempat orang kata bertaubat, dan mana tahu taubat dia tu Allah terima. Dan seperti yang kita tahu, Allah berhak memaafkan ataupun mengampunkan sesiapa yang dia nak, dan dia mampu dan berhak untuk menghukum sesiapa yang dia hendak. Dengan Tuhan dia bertaubat. Pada saya, kalau Allah nak terima taubat dia, mungkin dia lebih baik daripada kita, sebab dia tahu time tepat masa dia untuk dia mati. Jadi kita sebagai manusia ni tak perlulah kita, orang kata sikit-sikit orang kaitkan dengan arwah. Kalau terjadinya benda-benda gini, orang akan kaitkan arwah. Sebagai contoh, kalau berlakulah sesuatu perkara yang mistik dan misteri terjadi di kawasan rumah tersebut, orang akan kaitkan dengan arwah. Jadi cuba kita bayangkan apa kesan yang arwah boleh kalau kita memfitnah dan menuduh arwah tentang apa yang berlaku di atas dunia ni. Maknanya dia tak ada dah, dia selamat dah. Tapi kenapa kita perlu mengaitkan dengan arwah? Bagi saya, orang dah terputus, jasad dengan arwah dah terputus, bermakna takkan ada jelmaan daripada dia. Faham tak? Jadi inilah saya nak cuba jelaskan kepada supporter dan penonton berkenaan dengan arwah Mona Fendi. Jadi kalau supporter perasan, dalam video hamba, kalau berkenaan dengan arwah ni, saya dah akan letak video ataupun gambar-gambar arwah, kerana saya cuba cari, tetapi kebanyakannya gambar yang arwah dok menutup aurat. Jadi kalau saya letak dalam video ni, orang kata menambahkan dosa si arwah, sebab kita terang-terang kan dia dok tutup aurat. Tapi buat apa kita nak sebarkan benda tu, ataupun kita nak lariskan video kita dan kita letak gambar dia? Apa perasaan ahli keluarga dia? Jadi saya nak minta kepada konten-konten creator, kalau kita buat satu-satu tajuk yang berkenaan dengan orang yang dah pergi, saya rasa tak perlulah kita, ataupun kita perlu menjaga aurat si mati, kerana benda tu orang kata akan memberi manfaat yang tak berapa baiklah kepada arwah. Okey, lepas pada tu saya dan Mak Yu memang sangat-sangat berkeinginan untuk pergi ke rumah arwah ni. Lama dah daripada dulu lagi. Tapi yelah, dulu orang kata kita hanya tumpu di dalam kawasan Kuala Terengganu, dan saya rasa macam tak percaya di mana saya boleh kesempatan untuk menziarahi kawasan rumah arwah di Uludong ni. Dan pada masa tu juga saya ada khabar ke Mak Yu, kita pergi sekadar kita ziarah dan kita nak tengok dan merasai dan melihat kebesaran Allah SWT yang berada di kawasan tu. Itu sahaja. Tetapi bila saya dengar cerita, maknanya di kawasan rumah tersebut sering kali berlaku perkara-perkara yang orang kata mistik, dan ada orang mengatakan tu kesan daripada arwah dululah, apa lagi itulah semuanya. Tapi disebabkan itulah niat hamba semakin kuat untuk pergi ke rumah ni, untuk memberikan sedikit nasihat dan membetulkan apa yang perlu dibetulkan. Okey, masa saya sampai di kawasan Ulodong ni, saya adalah cuba cari lokasi rumah tersebut, tetapi agak terkejut jugalah, sebab di kawasan Ulodong ni, di bahagian hujung-hujung tu dipenuhi dengan hutan, dan paling hujung kita ada nampak satu tempat
di mana mungkin macam tempat taman rekreasi, dipanggil Latas Carung rasanya. Masa tu agak terkejut jugalah sebab kita tengok tempat tu macam dok beroperasi, nampak macam geburuk gitu, surang gitu. Lepas tu rupa-rupanya bila kita tanya orang, tempat tu mengambil sedikit masa lah sebab dia tengah renovate. Dia tengah renovate. Jadi tempat tu agak surang lah. Jadi kita kejut dah, takut kawasan di rumah tu betul-betul di kawasan tu. Lepas tu bila 2-3 kali kita pusing di laluan yang sama, akhirnya saya ternampak ada satu bekasan dinding yang jauh ke dalam hutang tu sikit. Dalam jaraknya dalam 100 meter lebih aku, ataupun dalam 100 meter gitulah. Jadi untuk kepastian, kebetulan pula ada penduduk lalu dan saya tanyalah, betul ke tu rumah arwah Mona Fendi? Dan dia kata, tu rumah arwah. Jadi pada masa tu saya dah masuklah sebab saya berurusan dengan Ustaz Api untuk saya meminta izin untuk masuk ke lokasi tersebut, dan saya meminta untuk dia yang bawa kita ke tempat berkenaan sambil saya nak dia kongsikan sedikit sebanyak kisah-kisah ataupun sedikit cerita daripada Ustaz Apih ni. Jadi saya dah ambil masa yang sangat lama lah duduk di situ, dan saya terus balik ke chalet. Bila saya balik ke chalet dan pada petang tu hampir pukul 6 lebih, Ustaz Apih sapa dan kita tanyalah sikit-sikit sebanyak. Lepas tu dan kita terus buat aktiviti memasang jejak di kawasan ini. Kita pergi memasang jejak ni untuk melihat keadaan sekeliling. Sebab kita takutkan paku-paku ke, kita takut orang kata faktor keselamatan lah. Di mana kita tengok kawasan dia boleh lalu dak pada waktu malam, ada benda-benda tajam ataupun dan sebagainya lah. Tapi masa kita duduk di pekarangan rumah tersebut, Ustaz Apih adalah menceritakan sedikit sebanyak kejadian selepas arwah menerima hukuman, di mana salah satunya adalah perawat ataupun orang daripada Indonesia mari ke rumah tersebut dan melakukan upacara pemujaan. Jadi saya tak tahu dia memuja benda ataupun sebaliknya, dan bukan orang Indonesia saja, ada lagi orang-orang, mungkin orang Melayu kita kot, apa benda gitulah, mari dan melakukan aktiviti pemujaan. Tapi lepas pada tu Ustaz P kata tempat ni dok berapa comel lah dulu, sebab dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti negatif, mana muja, manggil, lebih kurang gitulah ni. Jadi disebabkan aktiviti tu semakin berleluasa, maknanya orang kata tak boleh nak halang dah benda ni. Dan masa tu jugalah tertubuhnya pusat tahfiz yang berdekatan dengan rumah arwah Mona Fendi ni. Dan pusat tahfiz ni juga dibangunkan untuk orang kata memberikan impak positif pada kampung tersebut. Dan adalah orang kata, yelah budak-budak tahfiz ni orang kata ada masa dia ngaji, ada masa dia semayang dan buat amal jariah dan sebagainya. Dan apa yang saya terkejut apabila Ustaz Apih mengatakan kebanyakannya ataupun dia buat semayang ajak ke, dia buat ngaji ke, dia akan niatkan sedekahkan kepada arwah Mona Fendi. Jadi saya rasa agak sebab lah pada masa tu. Orang kata, yelah kita mati esok lusa tak tahu kuana balah. Ada ke tak orang ingat ke kita. Sedangkan arwah yang pernah melakukan kesilapan, tetapi masih ada orang yang niatkan sedekahkan amal jariah kepada arwah. Jadi untunglah arwah, maknanya dia pun tak ada dah. Jadi ada orang niat sedekah atas nama beliau. Maknanya dia meninggal pun ada manfaat dia dan ada baiknya. Terima kasih banyak-banyak kepada Pusat Tahfiz yang berada di Huludong. Rasanya Pusat Tahfiz Muhammad, rasanya terima kasih banyak-banyak. Dan sentiasalah beramal dan melakukan perkara-perkara yang baik, sama ada orang tu tak ada dah ataupun yang masih hidup. Terima kasih banyak-banyak. Jadi pada masa tu juga saya dah ambil masa yang sangat lama lah. Dan
saya juga berniatlah selepas Ustaz Hafiz menceritakan di mana tempat-tempat ni dijadikan tempat-tempat yang negatif. Jadi saya niat, maknanya saya akan mari pada malam ni, kita akan cuba untuk memberikan impak positif di kawasan yang tersebut. Jadi saya ni bukan pengamal perubatan ke dok. Saya cuma pergi dengan niat yang baik dan kita buat perkara yang baik sepanjang kita berada di kawasan rumah tersebut. Apa yang saya nak jelaskan sedikit ni sebelum kita pergi ke pengalaman ataupun suasana malang, sebenarnya masa kita sampai di rumah tersebut, ada sesuatu yang berlaku kepada Said. Said ni adalah salah seorang admin Bawah Hantu yang ikut kita ke Uludong. Okey, tapi sebelum tu saya nak ingatkan apa yang saya nak cerita ni bukanlah daripada arwah ataupun belaang arwah. Apa yang berlaku ni adalah teguran dari penghuni yang berada di sekitar kawasan tersebut. Sebab kawasan tu orang kata dipenuhi dengan hutang. Satu dah, bila sebut je hutang akan ada penghuni dia. Dan tempat ni ataupun rumah ni lama dah ditinggalkan. Memang sangat-sangat lama dah. Jadi apatah lagi kalau rumah kita ditinggalkan selama 3 ataupun 4 hari tanpa orang, akan adalah orang yang singgah. Apatah lagi rumah arwah tu dah bertahun-tahun ditinggalkan. Apa yang berlaku adalah benda yang berada di sekeliling ataupun penghuni, bukan daripada belaang ataupun berkaitan dengan arwah. Jadi tolong faham situ dah. Jadi pada masa tu baru kita sampai di rumah tersebut, orang kata Said ada terpandang di satu sudut ni, di satu tempat ni, dia agak terkejut. Dan dia membuatkan orang kata macam pening, lawyer tekak, nak mutah, dan ada kalanya dia rasa macam nak pitang. Pada masa kejadian tersebut memang saya ada tengok dia, tapi yelah memang kita tak suka lah. Mana masa tu kita tengok dia diam je. Mungkin masa tu hamba fikir mungkin dia orang kata tak mau mengganggu sistem audio kita dalam rakaman tersebut. Tapi dalam masa tu juga dia ada terpandang lagi di satu tempat di mana dia rasa macam tertarik untuk pergi ke tempat tersebut, iaitu di hutang belakang rumah tu. Maknanya macam saya khabar tadi, di belakang tu ada hutang dan ada penghuni dia. Jadi masa tu Said dia macam terpukau gitu. Dia rasa tertarik nak pergi situ. Jadi masa kita balik ke chalet, dia ada cerita ke hamba gini. Jadi hamba khabarlah ke dia, benda yang pertama terjadi tu adalah teguran. Teguran ni bukanlah bermaksud benda yang dok molek. Maknanya kita ambil benda yang positif. Bermakna Said tu, hamba khabar Said kena tahu tempat yang kita nak pergi ni ada penghuni dia. Penghuni yang dah lama duduk di kawasan tersebut. Jadi Said kena ambil iktibar dan pengajaran. Maknanya Said kena berhati-hati dan menjaga adab ketika kita berada di kawasan yang tersebut ataupun di dalam hutang. Dan yang kedua, hamba kata benda yang dekat belakang tu, hutang tu, juga orang kata ada benda yang boleh memanggil kita. Orang kata macam penghuni memandangkan Said juga baru first time dia join aktiviti eksplorasi ni, jadi macam-macam lah. Jadi hamba khabar ke dia, kalau boleh abaikan benda tu dan fokus dengan apa yang kita niatkan di dalam hati. Sekadar kita ziarah dan merasai, menikmati dan melihat kebesaran Allah. Itu saja. Jadi pada malam tu banyaklah saya brainwash dia. Hamba ada pesan dia, hamba semua nasihat kat dia. Jadi alhamdulillah bertemu kita pada waktu malam pada pukul jam 11 lebih. Kita tunggu kedatangan Ustaz Hafiz dan kita terus membuat persiapan dan masuk ke dalam rumah tersebut. Okey, jadi saya celah sikit di mana dalam rakaman tersebut boleh tengok hamba macam seolah-olah terkejut ketika kita berada di ruang tamu, di mana Ustaz Hafiz mengatakan peti yang berada di depan ni adalah peti simpanan mayat. Ini peti mayat apa? Peti mayat arwah Datuk Mazlan. Mana? Jadi
alang-alang kita cerita bab peti ni, hamba nak tekankan sikit lah, ataupun hamba nak beri sedikit pembetulan. Di mana dalam video tersebut hamba ada kata, dan Ustaz Apif pun dia ada kata yang tempat ni ataupun peti ni adalah tempat dia simpang dan dia digali ataupun ditanang sekali dengan peti besi ni. Jadi pada masa tu untuk saya sahihkan cerita ni, saya cuba cari artikel dan video-video berkenaan dengan dokumentari kejadian tersebut, dan saya terjumpalah satu video di mana peti tu dok termasuk dalam barang-barang bukti. Sebab dalam video ni hamba tengok masa dia gali tu, dan masa dia gali tu ada dia ternampak orang kata anggota-anggota yang ada seperti dalam video tersebut. Pembunuhan ahli politik itu dirancang awal dan amat teliti berdasarkan persiapan rapi dengan mengorek lubang di dalam sebuah stor untuk menanam jasad mangsa seminggu sebelum mangsa dibunuh. Jadi supporter boleh tengok, maknanya tempat tu digali dan diletakkan anggota-anggota tersebut. Dan saya berfikir saya berbincang dengan Mak Yu, ni pendapat peribadi mungkin peti tu dulu memang digunakan oleh anggota-anggota forensik ataupun polis lah kot. Mungkin masa dia tengah gali, maknanya dia macam orang kata dokkanlah nak letak anggota tu di atas tanah gitu je. Mungkin orang kata dok berapa comel lah, dok menghormati jenazah. Dan mungkin dia ambil peti tu dan dia kumpulkan anggota-anggota tersebut ke dalam peti. Jadi kebetulan penduduk yang tengok tu, oh anggota badan ni dia letak dalam peti dan ditanam. Rupanya dok. Kena hamba just buat pembetulan je sikit . Jadi pada malam tersebut kita dok membuang masa dan kita terus meneruskan aktiviti eksplorasi pada malam tersebut. Dan kalau supporter nak tahu, ketika saya berada di laluang kebun ni, masa saya masuk tiba-tiba saya rasa macam sesak nafas memang agak terkejut jugalah. Dan masa tu juga saya niat dalam hati, ya Allah, aku mari sekadar aku nak ziarah dan bukan aku nak usik ataupun nak memburukkan sesiapa pun. Jadi masa tu saya cubalah membaca ayat suci Al-Quran dan alhamdulillah lepas pada tu legalah sikit. Dan saya tu pun teruskan perjalanan dan sampailah ke tempat yang paling hujung. Maknanya sebelah tu adalah rumah arwah Mona Fendi. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kepada penghuni yang berada di atas tanah serta yang berada di sekitar ni, hamba berempat mari sekadar untuk ziarah tempat ni. Dan kita akan merakakan suasana malam serta menikmati suasana malam yang cukup tenang dan cukup comel pada waktu malam ni. Jadi kita tak akan usik apa-apa. Dan kita akan mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Jadi pada malam tu alhamdulillah saya boleh melihat keindahan yang cukup tenang ketika kita berada di rumah Mona Fendi ni. Dengan keadaan hujan renyah-renyah, sejuk, ada bulan dan satu pemandangan yang saya tak akan lupakan sampai bila-bila. Orang kata, dan apabila kita berada di lokasi rumah tersebut, ada beberapa kali kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada arwah Mona Fendi, Juraimi dan Datuk Mazlan. Kerana orang kata kita mari dan kita berilah sedikit manfaat kepada arwah yang sudah pergi menyahut seruang ilahi. Okey. Jadi pada malam tersebut
saya tak akan ceritalah terlalu detail dan ada beberapa perkara yang saya tak boleh nak cerita. Cuma hanya dua saja saya nak tekankan, di mana seperti yang saya khabar tadi, walaupun kita berada di mana-mana, apatah lagi tempat yang ditinggalkan, akan ada penghuni yang berada di sekitar tersebut. Tetapi tolong jangan kaitkan dengan arwah. Ini adalah penghuni yang berada di sekitar tu dan di dalam hutang. Kena faham molek hamba takut ni, hamba takut jadi jatuh ke fitnah. Jadi tolong ingat, di mana-mana mereka tetap ada di sana. Okey, jadi masa tu kita buat rondaan apa semua. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah lah, perjalanan aktiviti kita tu sangat berjalan dengan lancar dan sangat baik, dan saya cukup terkesan lah dengan pemandangan yang cukup cantik pada yang cukup cantik pada malam tu. Seperti yang saya khabar tadi, malam tu saya tak akan lupakan sampai bila-bila. Lepas pada tu saya ada buat rakaman di bahagian belakang rumah, di mana tempat dijumpainya anggota-anggota badan tersebut. Dan ketika saya nak melangkah ke arah belakang, nak pergi ke bahagian telaga tu, telaga tu sebenarnya tempat arwah membuang senjata pada upacara tersebut. Tapi yalah, hamba pergi tu bukan nak tunjuk ke tempat ni penuh terjadinya ataupun dicampurkan barang-barang tersebut. Tak, hamba pergi sekadar nak rakam suasana di belakang rumah tersebut. Dan pada perjalanan tu, apabila kamera saya menghala ke arah hutang, alangkah terkejutnya pada sesi saya menyuting video, saya ternampak ada satu cahaya. Cahaya ni lebih kurang terjadi di rumah di Kelantan yang saya pergi dengan Mak Yu, di mana ada satu cahaya yang terbang di depan kamera. Tapi masa saya buat rakaman tu, saya tak nampak cahaya tu. Dan apabila saya pusingkan kamera tu ke arah kiri, cahaya tersebut dia seakan mengikuti dan dia berhenti di depan kamera hamba, dan beberapa saat tu ia seolah-olah menerjah ke arah saya. Jadi boleh tengok dalam video ni. Dan pada sebelah kiri kita akan nampak sebuah telaga. Jadi kalau nak diikutkan lah, kalau benda-benda cahaya yang terbang di depan kamera ni sebenarnya dah terjadi 3 kali. Yang pertama adalah di rumah banglo 3 tekak di Mok Kemah, yang kedua di Kelantan, dan yang ketiga adalah di rumah Mona Fendi ni. Pada sebelah kiri kita akan nampak sebuah telaga. Jadi saya tak tahu tu benda apa. Kalau nak kata binatang, rasanya tak sabar kot, sebab tiga-tiga tu dia semuanya dia menejah ke arah hamba. Jadi saya tak tahu benda tu. Jadi sama-samalah, kalau ada siapa-siapa yang tahu boleh tinggalkan komen . Jadi dan yang kedua, apa yang berlaku pada malam tu, ketika kita tengah set up barang untuk sesi unboxing. Tapi sebelum tu kita ada buat live dekat Facebook . Kita ada buat live dekat Facebook, dan pada masa tu lepas ada habis live tu, kita terus set up barang untuk melakukan sesi unboxing silver play button ni. Dan masa kita tengah sembang-sembang tu, secara kebetulan kamera hamba off sebab hamba tengah cah bateri. Dan masa tu Mak Yu memang ditugaskan untuk mengambil gambar. Tengah kita bersembang dan membuat persiapan tu,
secara tiba-tiba kita terdengar satu ngaumang yang sangat menakutkan. Seri hamba khabar, bunyi dia tu sangat jelas dan dok jauh pun daripada hamba dan Syed. Masa tu Mak Yu duduk di sebelah kanan hamba dan Syed duduk di belakang hamba dan ustaz berada di hadapan hamba. Jadi bunyi tu adalah daripada arah belakang ni. Jadi bunyi tu sangat jelas. Semua 4 orang tu semua dengar. Lepas tu hamba tanya ustaz, bunyi benda ustaz? Lepas tu ustaz khabar bunyi binatang tu. Lepas tu hamba macam kan bunyi binatang gitu tak? Mana binatang tu maksudnya binatang-binatang lain lah. Hamba pun tengok ustaz tu macam orang kata macam gelisah sikit lah. Sebab ramai dalam komen tu dia dalam komen tu ada supporter bertanya kan, sebab apa ustaz tu nampak gelabah je, sebab apa ustaz tu macam kejap tengok kiri tengok kanan tau. Hanya ustaz je lah yang tahu. Tetapi pada malam tersebut, bila kali yang kedua hamba tanya ustaz, bunyi benda ustaz? Ustaz kata bunyi binatang kot belakang tu. Jadi hamba pun kata ke ustaz, apa yang kita dengar tadi tu bukan bunyi binatang. Jadi ustaz pun dia kejut. Sebab masa tu kau hamba memberi sedikit penjelasan lah. Hamba kata bunyi yang kita dengar tu ada di belakang kita je tadi ustaz. Dan saya terus ambil lampu, saya pun ambil lampu dan cuba melihat di keadaan belakang tu. Sebab bunyi dia tu orang kata hampir sama macam ke kucing besar. Jadi kita bimbang juga. Kalau dia tekan ke Mak Yu, tak apa lah. Kita takut dia tekan ke kita. Jadi pada masa tu hamba macam kita tengah set up barang kan. Jadi pun hamba berhenti dan hamba cuba cari bau. Kalau bau tu hapok ke bau yang lebih kurang gitu, mungkin ada binatang lah yang berada di sekeliling kita ni. Tapi alhamdulillah masa tu saya dok bau benda-benda. Dan sekali lagi hamba khabar ke ustaz, apa yang kita dengar tadi tu mungkin penghuni yang berada di kawasan sekitar ni, dan mungkin benda tu memberi tegurang kepada kita. Sebab masa tu jelah kita tengah sembang dok. Kita tengah sembang, kadang-kadang kita orang kata buat lawak, kadang-kadang kita suka sekadar untuk kita lepaskan tension dan lepaskan letih ketika kita eksplorasi tu. Jadi lepas ada bunyi tu semua senyap. Dan Mak Yu terus dia ambil kamera dan dia terus membuat rakaman. Sebab dia tahu masa tu hamba tengah off recording. Jadi ini rakaman pada video Mak Yu. Ini kan tadi. Faham. Kisah terbaik. Ya. Sabar kiri, sabar. Yo, sabar yo. Oh. Ni ada. Ha? Rekod dah. Masuk di. Belum di. Bila pertama tu aku rekod. Yang kedua tu aku start rekod dah. Yang kedua nak unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita lagi fokus. Kita fokus dengan itu. Maksudnya kita berkongsi kehidupan. Tak payah rasa Boleh. tak saya asko tu komando tu. Komando Nasmila. Tidak. Dua tutup mana? Jadi lepas pada bunyi tersebut, apabila Mak Yu merakamkan video di suasana di kawasan tu, keadaan hutan tu seakan bunyi bising sikit lah. Seakan bunyi bising, saya tak tahulah betul bunyi benda. Kalau nak kata bunyi burung, memang waktu tu pada waktu malam dah. Dan
waktu tak apalah, waktu kita abaikan je. Cuma apa yang kita dengar tadi tu orang kata boleh diibaratkan seperti seekor kucing yang besar. Tapi bukan benda tu lah. Tapi bukan binatang lah. Kita boleh khabar bukan binatang. Tapi kalau ada supporter yang menonton video Horizon YMTT di bahagian Banglo Beluka, supporter ada terdengar satu ngaumang yang sangat kuat di belakang hunter pada malam tu, dan bunyi itu adalah sama seperti yang kita dengar pada malam tersebut. Jadi kalau siapa-siapa nak dengar seakan ngaumang tu, boleh singgah dekat YouTube channel Horizon YMTT di bahagian Banglo Beluka. Jadi boleh tengok, dan bunyi tu 99% sama. Jadi sebab itulah masa kita tengok video hunter tu, maknanya kita tak menafikan lah bunyi tersebut, sebab masa tu memang sangat-sangat jelas, hampir sama. Jadi pada malam tu kita macam steady lah. Mungkin tak apalah. Masa tu orang kata cover sikit lah, mana kita tak galak mana lah. Mana kita buat macam biasa, dan kita abaikan benda-benda sebab kita tahu bukan binatang kan. Maknanya kalau betul binatang memang kita tinggal dah makyus itu. Tapi disebabkan kita tahu bunyi tu daripada benda yang lain, jadi kita abaikan dan kita menjaga tingkah laku ketika berada di lokasi tersebut. Sekali lagi saya nak ingatkan, apa yang kita dengar pada malam tersebut bukan daripada arwah. Ingat apa yang kita dengar pada malam tu adalah penghuni yang berada di kawasan tersebut. Itu sahaja. Jadi pada malam tu saya ada tanya ustaz lah berkenaan perasaan dia pada malam tu, dan ustaz kata syukur alhamdulillah dia rasa sangat tenang pada malam ni, berbeza pada waktu-waktu yang lain, di mana dulu orang kata ustaz ni pernah mengikuti beberapa orang masuk ke dalam kawasan tersebut, dan dia kata pada masa tu dia kata agak serang lah mana ketika dia berada di rumah tersebut. Tetapi pada malam tu bila kita tanya, ustaz kata keadaan alhamdulillah cukup tenang, dan lepas tu dia khabar mungkin sebab kita masuk awal kot. Lepas tu saya pun terus tanya, hari tu ustaz masuk pukul berapa? Dia kata masuk pukul 12 lebih. Jadi pada masa tu Said dengan Mak Yu dia perasan, di mana hamba kata okey kita take 5 minit. Lepas tu okey kita take 10 minit. Jadi masa tu dua orang tu dia perasan dah. Maknanya masa tu hamba nak tarik sedikit masa untuk biar kita duduk situ lebih pada pukul 12 lebih dan hampir jam pukul 1 pagi. Dan sekali lagi kita tanya ustaz, kerana ustaz perasaan okey tak? Dia kata sama macam tadi. Mana perasaan dia tu cukup tenang lah. Jadi masa tu takkan lama tak khabar ustaz itu tak. Cuma kalau ustaz tengok video ni, itulah orang kata masuk bila-bila pukul 11 ke, pukul 12, pukul 1 ke, dia tak memberikan sedikit perbezaan, kecuali kalau niat kita tu baik. Maknanya kalau kita niat sekadar untuk nak ziarah dan melihat kebesaran Allah, dia akan jadi lain, suasana dia akan jadi lain. Tetapi kalau kita mari dan kita orang kata dapat otak nak tengok dengan benda-benda gitu, suasana dia akan jadi lain. Kalau kita niat baik, jadi baik. Kalau kita niat tak baik, akan jadi tak baik lah. Jadi pada malam tu alhamdulillah kita berjaya melakukan aktiviti unboxing silver play button ni. Cuma pada masa tu kita ada masalah teknikal suara je lah. Jadi suara tu tak berapa dengar. Tapi syukur alhamdulillah saya cukup gembira kerana dapat berada di lokasi yang memang saya nak pergi sangat dulu-dulu. Dan syukur alhamdulillah lah kita orang kata memberikan sedikit impak yang positif. Mana kita pergi, kita baca sedekahkan Al-Fatihah, kita cakap yang baik-baik dan kita doakan yang baik-baik kepada Allah. InsyaAllah suasana yang berada pada malam tu orang kata sangat menenangkan jiwa hamba. Syukur alhamdulillah. Terima kasih. Saya harap apa yang saya boleh ni, apa yang kita pergi pada malam tu, kalau sekiranya ada manfaat yang baik, saya sedekahkan kepada arwah Mona, kepada arwah Fendi, Juraimi dan Datuk Mazlan. Jadi ingin saya jelaskan sekali lagi, setiap manusia melakukan kesilapan dan kita tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan.
apa yang baik adalah kita belajar dan ambil pengajaran apa yang orang pernah buat silap. Maknanya arwah dulu pernah buat silap dan kita ambil pengajaran yang baik supaya pengajaran tersebut tak disia-siakan. Jadi Allah tak akan jadikan perkara tu kalau benda tu sia-sia. Jadi Allah nak kita belajar daripada orang yang pernah melakukan kesilapan. Jadi orang kata adalah pengajaran dan iktibar untuk kita ambil, untuk kita teruskan perjalanan kita sebagai hamba Allah yang sangat hina dan sangat kerdil ni. Saya dapat tahu di mana Mona Fendi dia ada anak, jadi saya nak khabar walau apa kesilapan dan kesalahan mereka yang buat, mereka tetap ayah dan ibu kepada